A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu terima kasih kepada Fadilatul Ustazah Khatimah. Subhanallah. Moga-moga kita semua beroleh husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Selaku moderator program pada malam ini. Seterusnya, terima kasih kepada Fadilatul Ustaz Al-Fadil Ustaz Jafri bin Abu Bakar. Saya kira subhanallah orang tempatan di sini sangat mengenali, bahkan ia juga Fadilatul Ustaz juga dikenali di seluruh Malaysia melalui kaca TV, melalui radio dan sebagainya, masya-Allah. Saya ingin mengucapkan secara khusus ucapan terima kasih, dan ini satu bentuk penghormatan juga bagi saya kerana dijemput dan diberi peluang, kemudian diberi kepercayaan untuk berada di sini di sebuah madrasah yang telah lama saya dengar. Saya pernah hadir ke Kedah beberapa kali dan beberapa orang menyebutkan tentang Kidaf. Mereka kata insya-Allah satu hari Ustazah pun akan pergi ke Kidaf. Maksudnya suatu tempat yang diimarahkan Majlis Ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini ada pencinta-pencinta Al-Quran, masya-Allah. Di sini juga insya-Allah lahirnya perjuangan penyambung perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu anak-anak yang belajar di sini kan? Masya-Allah. Dan insya-Allah di sini juga terbentuknya insya-Allah tentera Imam Mahdi. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Maka masya-Allah, saya dengan rasa rendah dirinya saya hadir pada malam ini bukanlah untuk mengajar melainkan untuk belajar. Maka apabila saya niat untuk belajar, maka saya rasa ringan sikitlah. Jadi orang yang sedang belajar selalu buat salah, maka di sana ada guru-guru yang sedang mendengar apa yang saya akan sampaikan, dan mungkin Al-Fadil Ustaz Jafri sendiri boleh dengar apa yang saya sebutkan. Walaupun Al-Fadil Ustaz tak ada di sini ekoran kerana kesihatan, wallahu alam, kita doakan Allah memberikan kesihatan syifa'un ajilan kepada Fadilatul Ustaz insya-Allah. Begitu juga dengan para isteri Ustaz yang sama-sama dalam perjuangan dakwah ini, ahli keluarga, anak-anak dan sebagainya, masya-Allah, sebab ia adalah satu kerjasama yang sangat kuat di antara keluarga. Apabila ada salah seorang daripada ahli keluarga itu ditakdirkan Allah untuk menjalankan kerja dakwah. Begitu juga saya hadir bukan kerana saya kuat, dan saya hadir di sini juga kerana kuatnya suami saya. Bagaimana dia meredai dan melepaskan, dan bagaimana dia sangat berlapang dada dan sangat memberi keyakinan dan kepercayaan pada isterinya. Dan saat ini dialah yang jaga 7 orang anak kat rumah tu. Masya-Allah. Dengan baby 3 bulan dan sebagainya. Masya Allah, subhanallah. Mudah-mudahan mereka, siapa pun yang dalam jalan dakwah ini, walaupun subhanallah yang tolong bawa kereta, ada yang tolong bawa beg, sekecil apa pun sumbangan, semuanya ini membantu kerja dakwah kita insya-Allah. Jadi di sini saya berada di hadapan ini, masya-Allah, tak akan ada kita berdua di hadapan ini, melainkan ada juga yang mendengar. Dan subhanallah, kepada hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan sumbangan kita dengan kehadiran kita di majlis ilmu ini, mengimarahkan majlis ilmu ini, kita memperuntukkan masa, tenaga, bahkan saya tahu ada beberapa orang yang datang daripada jauh, dan ini pada waktu malam bukan suatu perkara yang mudah. Tetapi percayalah, setiap langkah yang kita langkah menuju ke majlis ilmu, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu perjalanan menuju ke majlis ilmu, Allah akan permudahkan baginya jalan menuju ke syurga Allah. Jadi perjalanan kita pada malam ini bukan biasa-biasa, tapi ia sangat luar biasa di sisi Allah. Dan hadis itu bersambung lagi, maka para malaikat melebarkan sayapnya kerana sukacitanya mereka, cintanya mereka kepada orang yang berada di majlis ilmu. Masya Allah, alhamdulillah. Kepada para pendengar terutamanya
di FB Live contohnya, wallahu alam ada berapa FB Live di sini. Terima kasih. Saya tengok ada 4 kamera bersama kita. Saya sedang berada di satu kompleks Islam Darul Faizin. Indah sekali. Kompleks Islam Darul Faizin, yang singkatannya KIDAF, yang mana di sini ada pra-tahfiz umur 7 tahun hingga 17 tahun. Sebenarnya limit dia kurang daripada tu, tapi ada yang suka duduk lebih lama. Maksudnya dia separa tahfiz pada waktu malam dia hafaz Al-Quran, Masya Allah. Dan kamu mungkin yang sepenuh masa hafaz Al-Quran. Betul? Yang duduk di sini ni. Masya Allah, Allahu Akbar. Ustazah nak tengok kamu pun segan. Allahu Akbar, Masya Allah. Seterusnya ada juga warga emas lebih kurang dalam 40 orang. Yang mana di sini ada pondok untuk warga emas belajar ilmu, subhanallah. Menghabiskan mungkin masa-masa yang Allah kurniakan pada waktu-waktu emas. Waktu yang paling, umur yang paling bernilai. Tetapi Allah takdirkan kita berada di tempat yang bernilai, subhanallah. Mudah-mudahan kita mendapat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin, subhanallah. Jadi terima kasih kepada ustazah puan moderator kita di atas soalan. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah. Okey. Jadi sebagai permulaannya kena tanya khabar dululah. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Muslimat, apa khabar semua? Alhamdulillah. Cinta Allah. Siapa yang dah tengok tu kan? Cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta Al-Quran, bahagia. Tapi sebab malam ni forum tak kurang sesuai lah saya nak buat tu. Tetapi sebenarnya bila kita nak merasakan kita ini bahagia, bahagia tu sebenarnya dalam hati kita. Apabila dalam hati kita ada 3 cinta, iaitu cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, kemudian cinta kepada Al-Quran. Itulah sumber bahagia kita yang sebenar. Ada orang cari bahagia pada seorang suami sekian-sekian, cari bahagia pada seorang isteri sekian-sekian, pada seorang anak. Akhirnya tidak habis diuji-uji daripada sumber-sumber bahagia yang sementara ni. Sedangkan apabila kita bahagia dengan apa yang Allah takdirkan, walaupun ia menyedihkan, lalu Allah akan berikan kegembiraan kepada kita. Dan apabila dalam hati kita ada rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi janji, anta ma'aman ahbabta. Kamu akan bersama dengan orang yang kamu cinta. Dalam hati kita ada rasa cinta kepada Rasulullah, maka kita akan bersama dengan Rasulullah di syurga Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan sekiranya dalam hati kita ada cinta Al-Quran, Masya Allah. Kamu suka tak hafal Al-Quran? Pernah tak rasa letih hafal Al-Quran? Jawab jujur. Pernah tak rasa letih, rasa penat? Ustazah bersama di Negeri Sembilan Tahfiz Darul Ulum. Ada anak-anak di sana kadang-kadang luah perasaan pada ustazah. Dia kata, ustazah, adakah saya ni teruk bila saya ada perasaan? Saya rasa kadang-kadang jemu nak hafaz Al-Quran. Kadang-kadang rasa letih, rasa macam tak nak tengok Al-Quran satu hari. Kadang-kadang tak nak fikir pasal Al-Quran. Satu peringkat dia mengalami situasi begitu. Contoh ibu-ibu sekalian. Kalaulah saya ataupun tempat ini menawarkan pada ibu-ibu untuk hafaz Al-Quran. Makcik-makcik pagi-pagi baca 2 jam atau 3 jam. Baca. Lepas zuhur sambung lagi baca 2 jam. Lepas tu rehat, maghrib, sebelum tidur baca lagi sejam. Bangun awal sebelum subuh untuk hafal Quran lagi. Agak-agak berapa hari makcik-makcik boleh bertahan? Mungkin masuk hari ketiga, ustaz, cucu saya tak berapa sihat. Padahal sesama je. Cari alasan apa untuk keluar? Sebab apa? Hafaz Al-Quran, ia bukan sesuatu yang ringan, ia sangat berat. Tetapi kamu dipilih oleh Allah melalui ibu bapa kamu, dan keputusan yang terbesar bagi seorang ibu bapa apabila dia berniat untuk mewakafkan anak dia menjadi ahli Al-Quran. Ini merupakan ahli keluarga Allah di dunia. Dan keputusan terbesar seorang tua, minta maaf ya,
seorang wanita ataupun lelaki yang telah berusia apabila memutuskan dirinya untuk hafaz Al-Quran. Bukan hafaz 30 juzuk, sekurang-kurangnya surah Al-Mulk, sekurang-kurangnya Yasin. Putuskan diri, ya Allah aku nak hafal Al-Quran. Sebab di sana kita akan termasuk di kalangan li ashabi. Nabi kata iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an di ashabi. Ia akan mendatangi kamu di padang mahsyar kelak, hari kiamat kelak, pemberi syafaat kepada ashabi. Ashabi ni teman kepada Al-Quran. Bukan yang baca 2 muka surat sehari, bukan baca 5 muka surat sehari, tetapi dia memperuntukkan sebahagian besar dalam hariannya dengan Al-Quran. Subhanallah. Maka di sini, anak-anak di sini, Masya Allah, mereka telah mewakafkan diri mereka. Kalau umur sebaya ini, ada anak-anak remaja, bila berada di rumah, main game, tengok TV, main petang-petang, main bola dan sebagainya. Tetapi kamu mewakafkan diri kamu untuk hafaz Al-Quran, dan kita tak mampu untuk berada seperti mana anak-anak ini. Tapi yang mampu kita buat adalah infak, sedekah. Bila kita infak ataupun sedekah ke tempat yang seumpama ini, ketika berada di rumah mungkin kita sedang rehat, tapi anak ini hafaz Al-Quran, pahala mengalir kepada kita. Mungkin di rumah kita sedang masak-masak, tetapi mereka hafaz Al-Quran, asbab kita ada infak di sini, maka pahala itu mengalir kepada kita. Sebab itu saya sebut sekali lagi, mungkin yang di online ini nak cari mana tempat ni. Namanya Kidaf, wallahu alam, kalau keluar cari search Kidaf tu akan keluar lah kot. Jadi bila cari tu mungkin ada pihak yang melihat ni, dia ada niat seperti ni. Telefon Kidaf, Ustaz, bil elektrik Kidaf saya nak tanggung setiap bulan. Contoh aja ya. Kau ada orang kaya jutawan ke? Ustaz, kalau bil air bagi kat saya. Ustaz, kalau beras saya nak tanggung untuk semua anak-anak tu. Ustaz, kalau bak ayam berapa ekor sebulan saya semua nak bayar. Contoh. Sebab kadang-kadang kita tak terfikir kaedah nak memberi secara tetap. Bila kita kata memberi secara tetap, subhanallah, kalaulah Kidaf ini kekal hingga hari kiamat, maka selama itulah pahala mengalir untuknya. Masya Allah, subhanallah. Kita ambil bahagian masing-masing. Anak-anak ini ambil bahagian dia. Kita ambil bahagian yang mana? Jangan sampai kita tidak ada bahagian menjadi ahli Al-Quran. Kita tak boleh duduk di tempat ini, kita tak boleh mengajarkan Al-Quran. Nabi sebut khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Yang paling baik di kalangan kamu orang yang belajar tadabbur Al-Quran, memahami Al-Quran dan mengajarkannya. Kadang-kadang kita tak mampu untuk dua-dua, tapi kita mampu menjadi orang yang mencintai dua golongan ini. Mencintai, menyantuni dua golongan ini. Yang belajar Al-Quran dan guru-guru mereka yang mengajarkan Al-Quran, kita menjadi orang ketiga yang menyantuni, menyayangi dan membiayai mereka. Subhanallah, Allahu Akbar, Masya Allah. Panjang tu mukadimah, Ustazah tak jawab lagi soalan. Jadi bila sebut bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi satu uswatun hasanah kepada ahli keluarganya, maka saya suka untuk menyebutkan perkara yang paling asas sebagai seorang suami atau sebagai seorang ayah. Minta maaf suara saya ni sebenarnya serak. Kalau suara sebenar kuat lagi. Suara sebenar sedap sikit lah. Sebab dalam 2 minggu ni sebenarnya non-stop juga. Ada satu hari 4, yang hari ni ini yang ketiga. Jadi memang tone suara tu memang tinggi. Kalau saya tiba-tiba nak buat rendah, idea tak datang, dia jadi loading je. Jadi kadang orang kata, Ustazah kenapa beria sangat bercakap? Slow-slow je lah kan. Tapi memang dah fashion macam ni. Passion macam ni. Baiklah, yang pertama, seorang lelaki itu boleh naik kredibiliti dia sebagai seorang suami ataupun ayah, ataupun turunnya nilai dia seorang suami ataupun ayah apabila dia lupa tanggungjawab utama dia adalah qu anfusakum wa ahlikum nar. Peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka Allah. Dan tugas ini bukan hanya kepada golongan yang berilmu saja. Orang yang kerja pesawah, kerja cleaner,
ataupun kerja apa pun yang kita kata tidak ada nilai ilmu yang tinggi lah kita cakap. Orang kampung biasa-biasa saja. Semua boleh menggalas tanggungjawab ini. Bukan bila kita sebut, ui pelihara keluarga daripada api neraka. Ini orang tertentu je boleh buat ni. Ini falsafah tinggi sangat ni. Subhanallah. Ia sebenarnya perkara basic saja. Perkara pertama untuk melindungi ahli keluarga daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala ialah memastikan dirinya dan ahli keluarganya membuat segala perkara yang melibatkan perintah Allah. Bila nak tengok berkenaan dengan perintah Allah, kita ada satu rujukan, iaitu dalam perkara rukun Islam. Seorang suami dia akan mula cek bab rukun Islam. Dia tengok rukun Islam ini sudah tertegak belum pada dirinya dan tertegak belum kepada ahli keluarganya. Lalu dia mula menyemak satu persatu. Yang pertama, disemak syahadah. Dia pun tanya orang rumah dia, ngucap sikit abang nak dengar. Semua orang boleh mengucap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tetapi di sana, wahai bapa sekalian, yang penting untuk kita lihat adalah apakah perkara yang boleh membatalkan syahadah. Ini yang perlu diperhatikan. Mengucap kalimah syahadah itu mudah, tetapi di sana ada beberapa perkara yang menyebabkan syahadah umat Islam hari ini terbatal tanpa dia sedar. Jadi kita ada telefon, maka Google lah bapa-bapa misali sekalian, akan keluar banyak daripada sumber-sumber, antaranya boleh ambil daripada Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan. Dalam 10 perkara yang membatalkan syahadah. Lalu dia cek ada tak dirinya dan ahli keluarganya buat perkara yang boleh menyebabkan syahadah terbatal. Kemudian suami yang bertanggungjawab akan cek yang kedua, bab salat. Meh nak dengar takbiratul ihram contohnya. Ada 18 kesilapan yang boleh menyebabkan takbiratul ihram salah. Kesilapan yang boleh berlaku pada ungkapan takbiratul ihram. Jadi selama ni kita sebut Allahu Akbar bunyi macam mudah. Rupanya tanpa sedar dia sebut Allahu Akbar. Tiba-tiba lepas Allahu Akbar ada waw bagi fathah, Allahu Akbar. Ramai mana orang tak perasan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada juga jadikan waw itu sukun, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sepatutnya Allahu Akbar. Ramai juga alif jadi 2, Allahu Akbar. Ramai juga nak masukkan niat Allah, terus bertukar maksud, adakah Allah Maha Besar. Sebab itu seorang suami yang berilmu pergi cari ilmu. Kalau tak ada ilmu, maka dia akan cuba tengok settle tak bab rukun Islam. Ini belum masuk kepada rukun seterusnya. Ramai mana orang masbuk, bila imam rukuk, dia takbiratul ihram Allahu Akbar, dia terus rukuk. Sedangkan wajib takbiratul ihram ketika berdiri. Tapi rupanya dia bertukar dengan takbir intiqal. Takbir intiqal berpindah rukun. Dia wajib berdiri sempurna ketika mengucap takbiratul ihram. Itu baru cerita bab rukun yang kedua setelah niat. Subhanallah, ia akan melibatkan syarat sah solat. Lalu suami ni cek bab wuduk. Bila cek bab wuduk, tengok pula kamu pakai foundation apa. Oh, yang telap air. Wajib kamu pastikan foundation tu boleh hilang. Kamu bersih betul-betul. Nampak tak? Dia akan melibatkan apa? Bab aurat. Sebab itu ada orang tanya, Ustazah, kenapa bab rukun Islam tak ada sentuh bab aurat? Aurat termasuk dalam bab syarat sah solat. Sebelum ada syarat sah solat, ada syarat wajib solat. Syarat sah solat, hadap kiblat, masuk waktu, tutup aurat dengan sempurna, bersih daripada najis. Subhanallah. Maka di situlah akan melibatkan bab aurat. Jadi kita nak tahu aurat kita dah sempurna ataupun belum, pakaian kita pergi keluar tu, pergi shopping ke mana-mana, bila masuk waktu boleh tak terus solat. Kalau kita masih perlu untuk memakai pakaian yang lain, bermaksud pakaian kita bukan memenuhi lagi syariat. Seorang suami yang bertanggungjawab, bila nak keluar, dia akan tengok isi dia atas bawah, atas bawah.
Suruh pusing 7 kali, dah pening tak jadi keluar. Tak payahlah 7 kali, 2 kali pun jadilah. Dia tengok daripada belakang, depan dah okey, belakang pergi tukar baju. Awak dulu macam tiang elektrik, sekarang dah lebar macam mesin basuh. Baju dah tak muat, dah sempit. Maka ikut saya pergi shopping baju lebar sikit. Suami yang bertanggungjawab. Dia memakaikan pakaian isterinya menutup aurat, maka sepanjang isterinya memakai baju tersebut, dia dapat pahala. Pakaian itu jadi barakah bila ia menutup aurat. Pakaian itu jadi maksiat bila dia mendedahkan aurat. Jadi ini ciri-ciri suami yang saleh, yang sangat memikirkan tentang tujuan utama, fokus utama seorang lelaki, memastikan dirinya dan ahli keluarganya selamat daripada api neraka Allah.